Minggu lepas, Manchester United menerima tamparan hebat apabila dimalukan oleh Tottenham dengan jaringan 6-1. Dengan mempamerkan aksi longlai serta gagal memanfaatkan gol pendahuluan, timbul banyak persoalan di kalangan peminat MU khususnya. Assalamualaikum guys, Joy di sini. Hari ini aku nak review sikit apa kelemahan MU pada game tersebut dan apa yang perlu diperbaiki dari sudut taktikal. Dan persoalan paling hangat, perlukah tempat Ole digantikan oleh pengurus lain? So make sure korang tengok video ni sampai habis. Jom! Dalam video ni, aku tak nak sentuh pasal Ed Woodward dan segala yang berkaitan dengan urusan perpindahan MU. Sebab semua tahu betapa teruknya diorang deal dalam transfer window kali ni. Maybe in the future, insyaAllah, aku akan ulas. So far, dari 4 game setakat ni, MU seolah bermain tanpa game plan. Tiada structure dan Ole hanya mengharapkan pemainnya melakukan keajaiban dalam setiap perlawanan. Dan ia telah dihukum oleh Crystal Palace pada first game Liga dan kemuncaknya pada game minggu lepas. Bermain 10 orang setelah Martial dikenakan red card pada pertengahan first half, ia bukanlah alasan memandangkan MU sudah pun ketinggalan 2-1 ketika itu. Fakta menarik yang korang perlu tahu, kecergasan adalah problem terbesar Tottenham setelah bermain dalam Carabao Cup dan kelayakan Eropah pada pertengahan minggu. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, MU dilihat lebih struggle manakala Tottenham mendominasi sepenuh permainan. Sudah pasti kekalahan kali ini menimbulkan kemarahan peminat MU yang mengharapkan pasukan mereka at least dapat mengekalkan kedudukan top 4 pada musim ni. Kita tengok pada posisi yang kerap menjadi bualan ramai pemerhati, iaitu posisi back 4, terutamanya centre back. Kenapa bukan posisi full back? Sebab game-game sebelum ni diorang perform just okay. Pada aku ia cuma minor problem dan ia bukan posisi yang bermasalah bagi pasukan MU. Kita tengok pada posisi centre back. Jika sebelum ni ramai yang menyalahkan Lindelof yang dilihat sebagai weak point dalam back 4 MU, minggu lepas tempatnya digantikan oleh Eric Bailly. Namun dengan beberapa individual mistake dari Harry Maguire terutamanya, fokus mula terarah kepada pertahanan termahal dunia tu. Sebagai pemain yang konsisten beraksi cemerlang sepanjang di Leicester dan juga National Team England, timbul persoalan kenapa beliau gagal mengulanginya di MU. Yes, perlu diakui, dari aksi yang ditampilkan Maguire setakat ni tak sepadan dengan harga 80 juta yang dibayar MU untuk mendapatkannya. Apatah lagi dengan memakai lilitan kapten. Beliau seharusnya menunjukkan persembahan berkualiti dan menjadi contoh terbaik untuk rakan sepasukan. Mungkinkah kontroversi yang berlaku di Greece sebelum permulaan musim sedikit sebanyak menjejaskan tumpuan beliau? Yang pasti, Maguire adalah pemain yang paling banyak beraksi musim lepas dan kepenatan merupakan faktor yang perlu diambil kira. Musim ni dengan tempoh off-season yang singkat dan tanpa pre-season yang lengkap, Ole seharusnya memberikan rehat yang cukup untuk Maguire. Sejujurnya, tak adil untuk meletakkan 100% kesalahan ke atas Maguire sebagai punca kelemahan benteng pertahanan MU. Terdapat beberapa faktor lain yang mungkin ramai terlepas pandang. Dalam video Ruben Dias yang lepas, aku ada sentuh berkenaan pentingnya peranan holding midfield dalam melindungi back 4 pasukan. Pada korang yang belum lagi tengok video tu, aku ada tinggalkan link dekat description di bawah. Secara amnya, pemain midfield diibaratkan sebagai penghubung antara defensive line dan juga attacking line, di mana mereka perlu terlibat ketika pasukan dalam transisi bertahan dan juga menyerang. Sebagai contoh, Liverpool, walaupun minggu lepas mereka bocor 7 gol dengan Aston Villa, tapi selaku juara EPL, mereka ada sistem dan game plan setiap kali perlawanan. Dengan formasi 4-3-3, Klopp selesa mengarahkan anak buahnya beraksi dengan high defensive line. Mempunyai Andy Robertson dan Trent Alexander-Arnold, dua fullback yang beraksi ibarat pemain sayap, nyata terlalu berisiko untuk centre back mereka, di mana Van Dijk dan Joe Gomez perlu cover ruang yang besar sekiranya kena counter dengan pemain lawan. Tapi dengan adanya Fabinho sebagai holding midfield yang sentiasa mengisi ruang untuk menjadi third centre back, kerisauan tersebut dapat dikurangkan. Jangan dilupa, mereka turut dibantu oleh Wijnaldum, Keita dan juga Firmino yang rajin melakukan pressing ke atas pemain lawan. Bukan untuk menidakkan kehebatan Van Dijk sebagai world class centre back, tetapi tanpa protection yang mencukupi dari bahagian midfield, sukar untuk mana-mana pertahanan beraksi cemerlang. Malangnya inilah perkara yang terjadi dalam pasukan MU. Kebiasaannya, Ole gemar menggunakan double pivot dalam formasi 4-2-3-1 dengan high defensive line sama seperti Bayern Munich, di mana Nemanja Matic lebih terarah kepada defensive duty manakala Paul Pogba akan menggerakkan bahagian tengah. Ia seakan menyerupai peranan Thiago dan Goretzka, yang mana kedua-duanya merupakan watak penting Bayern dalam kempen treble mereka musim lepas. Walaupun mempunyai Jerome Boateng yang sudah pun berusia dan juga David Alaba yang bukan natural centre back, tapi work rate dari Thiago dan Goretzka sangat membantu dalam menutup kelemahan mereka. Bermain dengan formasi yang sama dengan juara UCL, tak semestinya hasilnya pun sama. Minggu lepas, baik Matic atau Pogba, kedua-duanya bergelut untuk memberikan protection pada back 4 MU. Tiada komunikasi dan persefahaman dengan pemain pertahanan dan selalu meninggalkan gap yang besar untuk dieksploit oleh barisan serangan Tottenham. Kredit juga harus diberikan pada pemain midfield Tottenham yang beraksi dengan disiplin yang tinggi, menutup segala ruang bagi mengelakkan pemain serangan MU mendapat bola. Maka untuk membandingkan midfield MU dengan Bayern, amat jauh perbezaannya. Matic merupakan experienced player, di mana decision making bukan masalah terbesar
terbesar serta mempunyai fizikal untuk hold bola. Namun pada usia 32 tahun, stamina dan kepatasan merupakan kelemahan terbesar. Pogba tetap Pogba. Dari beberapa game setakat ni, tiada yang positif dari gaya permainan beliau. Passing ke laut, tak ada disiplin ketika bertahan dan juga malas untuk track back pemain lawan, menyebabkan Pogba bukanlah pemain yang sesuai untuk peranan Leon Goretzka. Secara ringkasnya, Ole perlukan pasangan midfield yang mempunyai work rate dan stamina yang tinggi, which is kalau dilihatkan memang dah sedia ada dalam pasukan, iaitu Van de Beek, Fred dan juga McTominay. Just try any combination antara tiga pemain ni. Aku lebih prefer pair antara Fred dan juga Van de Beek sebab Fred ada passing range yang bagus, manakala Van de Beek bijak dengan off-ball movement. Plus, diorang pasti akan menunjukkan persembahan yang terbaik untuk merebut tempat dalam starting 11. Pesanan ringkas untuk Ole, jangan takut untuk dropkan Matic dan Pogba. Beri peluang pada tiga pemain tadi untuk menjelahkan kelebihan mereka dalam pasukan. Selain tu, satu kelemahan yang paling aku nak highlightkan ialah kurangnya pressing dari para pemain. Macam aku cakap tadi, MU bermain dengan high defensive line, sama seperti Bayern. Bezanya dalam tactical Hansi Flick, first line of the defense mereka bermula dengan pressing dari attacking player mereka, terutamanya Robert Lewandowski dan Thomas Muller. MU pula dari beberapa game setakat ni, hanya Bruno Fernandes yang rajin melakukan pressing setiap kali pasukan lawan in possession, manakala yang lain sekadar menjadi ball watcher dan tak ada effort at least untuk intercept passing line. Interesting fact, MU adalah pasukan yang paling sikit distance cover compare dengan Big Six lain musim ni. Kena faham, basic untuk main high defensive line ni, setiap pemain wajib melakukan pressing yang berkesan kalau tak nak melubukkan diri setiap kali kena counter. Sebab tu aku prefer Bayern sebagai pasukan terbaik untuk dijadikan contoh based on formation dan kelemahan MU, terutamanya di posisi centre back. Apart from tactical, aku rasa setakat ni Ole dah buat perkara yang sepatutnya untuk rebuild pasukan, memberi peluang pada pemain muda untuk beraksi dan fokus pada player academy. Tapi jika memetik kata-kata bekas kapten MU, Roy Keane, tempoh honeymoon Ole sudah tamat. Musim ni, kredibiliti beliau sebagai pengurus akan dinilai based on result, bukan lagi sebagai bekas player ataupun fan favourite. So persoalannya, adakah Ole perlu dipecat dan MU melantik manager yang lagi better, terutamanya dari aspek taktikal? Based on rumours, Pochettino merupakan calon utama bagi mengambil alih tugas sebagai pengurus baru MU. So untuk menjawab persoalan tadi, kita tengok dari perspektif board MU tu sendiri. Apa target dan expectation mereka? Sebaik saja menawarkan kontrak penuh dekat Ole sebagai full-time manager 2 season lepas untuk menang title dalam 2 musim, menang UCL dalam jangka masa 3 tahun. Kalau tu targetnya, percayalah MU takkan boleh pergi jauh dengan short term plan macam tu. Selepas era Alex Ferguson, kita boleh nampak satu pattern sepanjang board MU menguruskan perjalanan klub. Lantik manager baru, and then first or second season berjaya bawa tim ke UCL spot. Musim seterusnya, board gagal membawa masuk pemain yang dimahukan manager, tim perform dengan teruk yang membawa kepada pengecatan pengurus dan sekali lagi digantikan dengan pengurus yang baru. Maka begitulah kitarannya berulang-ulang sampai Abang Jamil mampus. So isunya kat sini bukan siapa yang patut menggantikan Ole, tapi lebih kepada apa direction board MU tu sendiri. Instant success atau rebuild pasukan yang secara logiknya akan memakan masa. Apa pun pilihan, even the best manager in the world sekalipun takkan berjaya sekiranya board gagal memberikan sokongan penuh sepanjang pengurusan mereka. Ada sebab kenapa Jose Mourinho pernah cakap membimbing MU menduduki tempat kedua EPL adalah antara pencapaian terbaik sepanjang kerjaya beliau. Menarik untuk direnungkan. So, pada penyokong MU, Ole in atau Ole out? Tuliskan pendapat dekat ruangan komen. Maka sekian saja video untuk kali ni dan terima kasih pada yang menonton. Make sure korang like video ni dan klik button subscribe dekat bawah. Semoga kita bertemu di video yang akan datang. Stay safe. Aku Joy. Bye-bye.